Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis daripada Atha bin Yazid radhiyallahu anhu, kata dia, akhbarana Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'ala an-nar wa huwa akhiru ahli al-jannati dukhul al-jannah fayaqul ay rabbi isrif wajhi 'anil nar fa innahu qad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha fayad'u Allah ma syaa Allah an yad'uhu thumma yaqulu Allah hal asaita in fa'altu dhalika bik an tas'ala ghayra fayaqulu la as'aluka ghayra wa yu'ti rabbahu min 'uhudin wa mawafiqa ma syaa Allah fayasrifu Allah wajhahu 'anil nar فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي ويدعو الله حتى يقول له فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام على باب الجنة انفحقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو الله
hatta yadhhak Allah. Qala udkhulil jannah. Fa iza dakhalaha qala Allah lahu tamanna. Fayas'alu rabbahu wa yatamanna hatta inna Allah la yuzakkiruhu min kaza wa kaza hatta idza inqata'at bihi al-amani qala Allah ta'ala dzalika lak wa mithluhu ma'ahu, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Atha bin Yazid radhiyallahu anhu, kata dia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW menerangkan tentang orang yang akhir sekali keluar dari neraka. Nabi cerita tentang manusia yang last keluar neraka. Bila dikeluar saja dia daripada neraka ni, dia diletakkan di luar pintu neraka, tetapi muka dia menghadap ke pintu neraka. Itu pun kira okey tu, boleh keluar. Dia dikeluarkan daripada neraka, tetapi diletakkan di depan pintu neraka dalam keadaan muqbilun biwajhihi 'ala an-nar, muka dia menghadap ke pintu neraka. Fayaqul, maka kata dia ni, dia kata, ay rabbi isrif wajhi 'anil nar. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah muka aku ni berpaling ke lain daripada duk tengok pintu neraka. Keluar dah pada neraka, tapi duk menghadap ke pintu dia pun masih azab lagi. Jangan bercakap tentang orang duduk dalam neraka, orang yang dah keluar dah, tapi duduk depan pintu, muka duduk menghadap ke pintu. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, isrif wajhi 'anil nar. Dia kata, palingkan muka saya ni daripada tengok neraka. Fa innahu qad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Dia kata, kerana sesungguhnya angin yang keluar daripada pintu neraka ni macam racun kena muka saya. Wa ahraqani zakauha, manakala nyalaan api dia tu saya rasa macam duk bakar saya. Ni keluar lah ni, dah keluar dah daripada pintu neraka tu. Dia kata angin dia macam racun, nyalaan api tu macam terbakar. Fayad'u Allah ma syaa Allahu an yad'uhu. Nabi kata dia ni terus berdoa kepada Allah, dan terus berdoa dan terus berdoa, sungguh-sungguh minta supaya Tuhan kaling muka dia, tak mau tengok ke arah pintu neraka. Summa yaqulu Allah Ta'ala, hal asaita in fa'altu dhalika bik an tas'ala ghairah. Tuhan respon kepada permintaan dia. Tuhan tanya dia, okey, Tuhan kata, kalau sekiranya aku perkenankan permintaan engkau nak beralih, tak mau tengok pintu neraka, kalaulah sekiranya aku perkenankan permintaan itu, hang janji tak mau minta lain dekat aku. Tuhan kata dekat dia, okey, sekarang kamu minta supaya muka kamu ni dipalingkan daripada tengok neraka. Kalau aku perkenankan permintaan tu, hang janji jangan minta apa dah lepas ni. Fayaqul la as'aluka ghairah. Dia kata, saya janji saya tak minta apa dah. Saya minta lah ni bagi kali muka saya tengok ke lain saja, cukup. Wa yu'ti rabbahu min 'uhudin wa mawafiqa ma syaa Allah. Maka dia berjanji dekat Allah ni, sungguh-sungguh punya janji. Dia kata, saya tak minta apa dah, saya minta yang ni satu aja. Fayasrifu Allah wajhahu 'anil nar. Maka Allah pun alih muka dia daripada tengok ke neraka. Fa idza aqbala 'ala al-jannah, bila alih daripada tengok neraka, nampak syurga.
wa ra'aha, nampak syurga, tak masuk lagi, nampak luar, nampak syurga daripada luar aja. Sakata ma syaa Allahu an yaskut, terdiam dia. Bila Allah palingkan muka dia, dia nampak syurga daripada luar aja. Dia nampak tu, sakata, diam dia. Ma syaa Allahu an yaskut, sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala hendak dia bercakap, baru dia boleh bercakap. Terdiam dia bila nampak syurga daripada luar. Thumma yaqul ay rabbi qaddimni ila babil jannah. Bila nampak aja syurga daripada luar, nampak pintu syurga dan nampak syurga daripada luar, dia kata, Rabbi qaddimni ila babil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, boleh tak bawa aku pergi dekat sikit dengan syurga? Fayaqulu Allahu lahu, Tuhan kata dekat dia, alaysa qad a'taita 'uqudaka wa mawathiqak, la tas'aluni ghaira allazi a'taituk. Bukankah tadi hang janji dekat aku, kalau sekiranya aku perkenankan permintaan paling muka tadi, hang tak mau minta apa dah dekat aku? Bukankah tadi hang yang janji dekat aku tak mau minta dah? Wailaka ya bani Adam, Tuhan kata, celaka engkau wahai manusia. Ma aghdarak, hang penipu, Tuhan kata. Tadi hang minta satu je, hang minta supaya aku kalih muka hang daripada tengok pintu neraka. Dah hang janji tadi, hang tak mau minta apa dah kalau sekiranya aku perkenankan permintaan tu. Dan aku dah perkenankan permintaan tu, pasal apa hang minta yang lain lagi? Pasal apa hang minta, ya Allah qaddimni ila babil jannah, ya Allah bawa saya pergi dekat dengan pintu syurga. Pasal apa? Wailaka ya bani Adam, celaka hang wahai anak Adam. Ma aghdarak, penipu hang ni. Fayaqul ay rabbi, wa yad'u Allah hatta yaqulu lahu fahal asaita in a'taituka dhalika an tas'ala ghairah. Bila Tuhan marah dia lagu tu, dia terus berdoa kepada Allah, tak berhenti-henti. Dia terus duk minta dekat Allah, ya Allah ya Tuhanku, bawalah saya pergi dekat pintu syurga. Ya Allah ya Tuhanku, bawalah saya pergi dekat pintu syurga. Ya Allah, minta tak berhenti-henti. Hatta yaqul Allah lahu, sehinggalah Allah kata dekat dia, fahal asaita in a'taituka dhalik an tas'ala ghairah. Tuhan kata, okeylah, tapi janji lagi sekali, kalau sekiranya aku perkenankan permintaan engkau, aku bawa pergi duduk depan pintu syurga, jangan minta apa. Fayaqul la wa izzatik, dia kata, demi Allah aku tak akan minta lah, nilah. Fayu'ti rabbahu ma syaa Allahu min 'uqudin wa mawathiq, dia janji dengan Tuhan ni macam-macam janji, dan dia tak mau minta apa dah, nilah saya minta, betul punya, kali ni betul punya, saya tak minta dah. Fayuqaddimuhu ila babil jannah, Nabi kata maka dibawa dia pergi duduk depan pintu syurga. فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَحَقَتْ لَهُ الْجَنَّةِ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالسُّرُورِ. Bila Tuhan bawa dia pergi, tak dia di depan pintu syurga, tiba-tiba terbuka pintu syurga tu, dia nampak al-khair was-surur, segala kebaikan dan keseronokan yang berada dalam syurga tu. Pula Allah bawa dia pergi letak di depan pintu syurga, terbuka pintu, dia nampak dalam syurga tu apa ada. Fayasqutu ma syaa Allahu an yaskut, tersentak dia. Thumma yaqul, lepas tu dia kata, ay rabbi adkhilni al-jannah, dia kata, ya Allah bagi masuk boleh tak? Nampak kan? Dia kata dekat Tuhan, ay rabbi, wahai Tuhanku, adkhilnil jannah, tolong bagi saya masuk syurga.
Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lahu, alaysa qad a'taita uhudaka wa mawathiqak alla tas'ala ghaira ma u'tita? Bukankah hang dah 2 kali dah janji dekat aku, kalau aku perkenan hang tak mau minta apa dah? Betul tak betul hang dah 2 kali janji? Wailaka ya bani Adam, celaka hang ni wahai anak Adam, ma aghdarak, hang penipu. Tuhan kata 2 kali dah kena. Fayaqul ay rabbi la akunu ashqa khalqi. Kata dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah aku dijadikan makhluk yang paling celaka. Dia kata, ya Allah, kalau nak marah aku pun janganlah sampai aku ni sampai jadi pecacai tak guna. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau nak marahlah apa pun, tapi takkanlah aku ni orang yang paling jahat yang ada. Fala yazalu yad'u Allah, tak berhenti-henti dia duk minta, ya Allah, bagilah aku masuk dalam syurga, ya Allah, bagilah aku masuk dalam syurga, ya Allah. Dia tak berhenti, dia duk minta benda tu hatta yadhhak Allah. Nabi kata sehinggalah Allah gelap. Yadhhak ni maksud gelap bunyi. Macam mana? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Cuma Nabi SAW kata gelap Allah, ketawa Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perangai orang ni. Qala Allah azza wa jalla udkhulil jannah. Tuhan pun kata tak apalah, ni masuk. Kita ni yang kata Allah ni kan, kita dengan anak kita pun marah macam mana pun bagi last kali bagi marah. Bukan kata mudah-mudah marah ke anak ni, marah dengan beletiang, dengan ungkit yang tu, dengan yang ni, dengan apa, last kali dia mau bagi. Pasal apa? Kita sayang anak kita. Sayang anak kita tak boleh lawan sayang Allah pada kita. Anak abang yang tu, sayang kita kepada anak kita ni, marah, sumpah, seranah, maki, ampun macam mana pun, last kali sayang kita tak ada bohong. Kita sayang dia anak kita. Tapi Allah sayang kita lebih pada tu. Manusia ni dia last kali keluar daripada neraka, maknanya cukup jahat dia ni. Tapi dia Islam. Dia tidak pernah murtad, tidak pernah terbantai Islam dia, tidak pernah rosak iman dia. Cuma dia ni jahat. Allah Subhanahu wa ta'ala ambil dia buh dalam neraka, celok dia dalam neraka, azab dia dalam neraka, seksa dia dalam neraka. Last sekali dah tertebus habis semua dosa dia, Allah bawa keluar dia daripada neraka, buh di depan pintu neraka. Itu pun lega dah tu. Tapi tak tahan dengan panas hak duk kena muka ni, tak tahan. Dia kata macam racun kena muka dia. Dia tak tahan. Dia kata ni api ni macam duk menyala, macam duk makan muka dia. Dia minta suruh alih muka dia. Tuhan minta dia janji. Lepas tu Tuhan alih muka dia. Alih-alih bagi nampak syurga. Dia kata qaddimni ila babil jannah, ya Allah, minta bawa pergi dekat pintu syurga. Bukan minta masuk syurga, bawa pergi dekat aja. Tuhan kata hang dah janji dah, jadi hang betul tak guna, hang janji, hang tak tunai janji hang. Tuhan bagi juga pergi. Bila pergi, Tuhan saja suruh buka pintu syurga. Bila buka dia nampak al-khair wa surur. Dia nampak kebaikan dan keseronokan yang ada dalam syurga tu. Dia kata, ya Allah, adkhilnil jannah. Ya Allah, bagi saya masuk syurga, boleh dah. Oh, Tuhan kata hang tak guna betul. Hang janji, hang tak pernah pegang kepada janji hang. Hang ni betul-betul manusia cukup celaka. Waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak Adam. Tapi Tuhan bagi masuk dia ni ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iza dakhalaha, Nabi kata apabila masuk saja dia dalam syurga, qala Allahu lahu tamanna. Bila masuk dia bergelar penghuni syurga. Masuk Tuhan kata dekat dia, tamanna. Hang bayangkan apa hang mau, hang minta. Tuhan kata, yang tadi marah 2 kali tu, bila masuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Maha Kaya ni, dah masuk, Tuhan kata dekat dia, tamanna. Hang cita-citakan dalam hati hang mau apa, hang sebut. Allahu Akbar. Dia
dia dengar macam tu, fayas'alu rabbahu wa yatamanna hatta inna Allah la yuzakkiruhu min kadza wa kadza. Bila Tuhan kata hang minta, hang mau apa? Dia minta sampai tak berhenti. Yang kata muka tak malu doang. Bila Tuhan kata dekat dia tamanna, hang tak ingat apa hang minta. Dia minta, tak berhenti. Nabi kata apa? La yuzakkiruhu min kadza wa kadza, sehingga Allah Subhanahu wa taala peringat dia. Tuhan kata dekat dia, banyak abang aku minta. Tuhan kata dekat ni, muka tak malu ni, Tuhan kata dekat dia, hang minta banyak abang aku, hang lupa aku hang siapa. Lupa dah ke hang orang yang penghabis keluar daripada neraka tadi? Lupa dah ke tadi ni janji tak mau minta, nak minta lagi nak. Minta sampai tak berhenti ni. Nabi kata apa? Hatta izan qata'at bihil amani, sehinggalah semua hajat yang dia minta Tuhan bagi belakang. Hak mana dia teringat, hak mana yang dia minta, semua Tuhan bagi dekat dia. Qala Allah Ta'ala, Tuhan kata dekat dia, zalika lak. Tuhan kata tu semua untuk hang. Tuhan kata semua hang minta tu semua aku bagi. Tuhan kata zalika lak, semua tu hak hang punya. Bukan hang share dengan siapa-siapa, hang tak kongsi dengan siapa-siapa, hang bukan pinjam hak orang punya. Zalika lak, semua tu hak hang punya. Nabi sambung lagi, Nabi kata apa? Wa misluhu ma'ahu, Tuhan kata dekat dia, sekali ganda ni lagi aku ni bagi kamu. Ni banyak yang hang dapat ni, hang minta tadi sampai hang terlupa diri hang siapa. Aku bagi semua, dan semua ni hak hang punya. Dan Tuhan kata apa? Tuhan kata sekali ganda ni lagi akan menyusul, akan mai sekali lagi. Dalam satu hadis lain, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata apa? Allah Subhanahu Nabi SAW kata, Allah berfirman kepada orang ni, 10 kali ganda tu lagi untuk hang. Ada dua riwayat. Satu riwayat kata apa? Wa mithluhu ma'ahu, banyak mana hang dapat tu 1 kali ganda lagi nanti mai. Satu riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri kata apa? 10 kali ganda tu lagi hang akan dapat. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam Sahih Muslim di bawah tajuk Ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan nak marah lagi kepada Tuhan? Tak boleh marah, tuan-tuan. Jahat kita ni pun Tuhan boleh ampun, Tuhan boleh lupakan, dan Tuhan boleh bagi satu ganjaran dekat kita yang kita tak pernah sangka dia nak bagi. Dia bagi luar daripada sangka kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4, muka surat 172. Muka surat 172, Suratul Hasy Madaniyah. Surah Al-Hasy yang diturunkan di Madinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah mengucap tasbih bagi Allah oleh barang yang di dalam 7 lapis langit dan barang yang di dalam bumi, dengan kata subhanallah, yang ini maha suci Allah daripada barang yang tidak layak bagi dia. Kita nak tengok malam ni, tuan-tuan, surah Al-Hasy. Hasy ni makna dia himpun. Kita kata padang mahsyar, daripada perkataan hasy. Mahsyar, tempat berhimpun. Hasy maksudnya dihimpun dan dihalau, itu maksud dia. Dan ayat ni secara keseluruhannya dia nak cerita tentang Nabi SAW hijrah daripada Mekah Madinah. Okay, kita selalu dengar ceramah pasal hijrah Nabi. Yang ni satu episod daripada cerita hijrah Nabi.
Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Jadi bila Nabi sampai di Madinah, Nabi ini welcome di Madinah, disambut oleh penduduk Madinah. Dan kita jangan lupa, Madinah pada masa itu ialah sarang ataupun kubu Yahudi. Yahudi berkubu di satu tempat yang bernama Khaybar di Madinah. Sebenarnya ini ada, kalau tuan-tuan pergi haji ke, pergi umrah ke apakah, tuan-tuan akan lalu highway itu, tuan-tuan akan nampak satu signboard tulis Khaybar. Di situlah tempat terhimpunnya orang-orang Yahudi di Madinah, Khaybar. Mereka terpecah kepada 3 suku besar Yahudi yang ada pada masa itu: Bani Quraizah, Bani Nadir, dan juga Bani Qainuqa. Semua ada di sana. Bila Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sebagai satu orang kata rajul siasi. Nabi ini satu orang laki-laki, satu orang yang faham politik. Dan politik Arab kata apa? Siasa. Bila dia kata rajul siasi, maksudnya politician. Nabi ini seorang politician. Dia ahli politik. Dia bijak membaca politik. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi tahu dah di Madinah sebahagian daripada penduduk Madinah ni Yahudi. Maknanya Nabi tahu kalau sekiranya Nabi sampai di Madinah, Nabi tak buat kawan dengan mereka ni, problem nanti main. Maka apabila Nabi SAW sampai saja di Madinah, dia antara benda awal yang Nabi buat, Nabi panggil ketua-ketua Yahudi ini, panggil sign satu agreement, satu perjanjian. Perjanjian apa? Tak mau perang, tak mau bergaduh. Kalau ditakdirkan ada musuh daripada luar nak serang kita, kita kena bersatu mempertahankan negeri kita. Tak sah kira hang orang apa, hang Yahudi ke, hang kafir ke, hang apa ke, ini Islam ke apa, tak kira, kita bersatu mempertahankan negeri kita. Okey, Yahudi setuju. Maka jadi satu perjanjian di antara Nabi dengan Yahudi. Dan perjanjian ini Nabi mula buat dengan Bani An-Nadir. Ini kita nak baca cerita dia dalam surah Al-Hajj ni. Nabi sign satu perjanjian dengan Bani Nadir. Dan Yahudi Bani Nadir berjanji bahawa mereka akan sama-sama dengan Nabi, mempertahankan Nabi, mempertahankan Madinah daripada gangguan siapapun. Itu cerita asal sebelum kita baca surah ini. Tapi Quraisy Mekah, mereka pun ada spy mereka di sana, ada bagi info. Dua abang kata Nabi sampai, orang sambut elok. Nabi sampai, Nabi buat perjanjian dengan Yahudi. Yahudi terima Nabi untuk buat perjanjian. Tapi Quraisy Mekah tak senang hati. Maka mereka hantar orang mereka mai jumpa dengan satu Abdullah bin Ubay bin Salul, orang Madinah yang pura-pura masuk Islam, tapi dalam diam-diam simpan dendam nak buat Nabi. Pasal apa? Pasal dia iri hati dengan Nabi. Pasal apa? Pasal sebelum Nabi pergi, dia adalah tempat rujukan orang Madinah. Tapi bila Nabi pergi, orang semua pakat beralih dekat Nabi, orang terlupa dekat dia. Dia kecil hati. Mula daripada kecil hati, akhirnya dia mengepalai satu gerakan munafik di Madinah lawan Nabi. So kafir musyrikin Makkah dah tahu dah cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia hantar wakil dia pergi bercakap dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, poison pemikiran dia ni, racun pemikiran dia ni, supaya dia memimpin pasukan kacau Nabi. Dan satu lagi wakil daripada kafir Quraisy Mekah ni pergi jumpa dengan Yahudi yang ada di Madinah. Berbincang dengan Yahudi Madinah ni, cerita pasal Nabi SAW. Dia berbagi kata dua kepada orang-orang Yahudi Madinah. Kalau sekiranya hampa bantu, kalau sekiranya hampa tolong Muhammad ni, bermakna hampa cari pasal dengan kami, kata kafir Quraisy Mekah. Kalau sekiranya hampa tolong Muhammad ni, hampa bantu dia, hampa tunjuk kata hampa nak berkawan dengan dia, bermakna hampa mengisytiharkan perang dengan kami. Kami akan serang Madinah esok ni, kami tak bagi muka dengan hampa semua. Mereka gempak Yahudi Madinah. Takut juga Yahudi Madinah ni pun, pasal dia tahu kafir Quraisy Mekah kuat. Itu cerita di sebalik apa yang jadi. Lepas itu Yahudi Bani Nadir ni,
mai satu helah dalam kepala dia. Mereka hantar orang mereka pergi jumpa Nabi Muhammad. Mereka kata lah macam ni, kami berminat dengan Islam. Dia main macam tu lah. Ini politik tuan-tuan, ini politik. Dia boleh macam-macam cerita. Kami berminat dengan Islam. Masalah kami ni, kami tak faham Islam. Boleh tak boleh Muhammad kamu hantar 30 orang yang pandai tentang Islam. Kami akan hantar 30 orang kepala-kepala dalam masyarakat Yahudi kami, hampa terang dekat kami tentang Islam. Kalau sekiranya 30 orang kepala kami ni boleh terima Islam, kami semua Yahudi akan masuk Islam. Nabi SAW bila dengar macam tu, okey juga. Allah bagi tahu dekat Nabi Muhammad, mereka nak menipu daya. Nabi bila dah dapat info macam tu, Nabi pimpin pasukan pergi kepung kawasan yang menjadi penempatan Yahudi yang berada di Madinah, pergi kepung. Dan Yahudi Madinah ni yakin dengan tempat mereka ni, tempat yang kebaik, yang musuh tak boleh buat apa, dan mereka tak mau tunduk kepada kepungan Nabi SAW. Sehinggalah 21 hari mereka kena kepung. 21 hari mereka kena kepung. Allah Subhanahu Wa Ta'ala campak dalam hati Yahudi ni rasa takut kepada Nabi SAW. Ayat dia kita akan baca sekali lagi. Ayat yang menceritakan Allah campak rasa takut dalam hati mereka ni. Dalam keadaan mereka berani, dalam keadaan mereka yakin kata mereka boleh menang dan Nabi tak boleh buat apa dekat mereka tu, Allah buang masuk dalam hati mereka rasa takut. Ar-ru'ba dia bagi, rasa gerun, rasa takut kepada Nabi. Maka akhirnya semua Yahudi Madinah tu surrender, angkat tangan, serah diri. Dan Nabi bagi tempoh masa dekat daripada 3 hari Nabi bagi keluar daripada Madinah ni. Mereka dihimpun di satu tempat dan disuruh keluar dalam masa 3 hari. Mereka boleh bawa apa harta benda mereka ada, seorang boleh bawa setakat satu muatan unta saja. Senjata tak boleh bawa. Keluar dalam masa 3 hari. Selepas 3 hari, kalau tak keluar, Nabi kata dia akan perang dengan mereka. Mereka keluar. Cerita himpun mereka nak suruh keluar tu dia panggil Al-Hash, nama surah ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya cuba kita baca ayat ni, apa Tuhan kata. Dia start dengan nak bagi tahu kata apa, semua makhluk Allah yang berada di langit, yang berada di bumi, semua bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Tuhan yang maha mulia di dalam miliknya dan sangat hakim pada perbuatannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia Tuhan Al-Aziz, perkasa. Tuhan dia tak heran ke orang. Seluruh penduduk dunia ni pilih untuk kufur, untuk jadi kafir pun Tuhan tak heran. Pasal apa? Pasal Tuhan sifat dia Al-Aziz, dia maha perkasa. Dan Tuhan ini sifat dia Al-Hakim, dia maha bijaksana. Apa yang Tuhan tentukan itulah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada apa yang Tuhan tentukan. Baik. Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli al-kitab min diyarihim li awwalil hash. Ini perkataan yang dipilih untuk jadi nama surah. Dialah Tuhan yang mengeluarkan segala kafir daripada kalangan ahli kitab Yahudi, yakni Bani An-Nadir itu, daripada kampung halaman mereka itu pada kali yang pertama. First time Yahudi dihalau keluar daripada kampung dia. Dia tak pernah lagi kena halau dengan siapa-siapa. Itulah pertama kali Nabi halau dia. Yang sebab dia dendam sangat dekat orang Islam tu, sampai hari ini dia nak halau orang Islam keluar daripada bumi orang Islam, bukan bumi dia. Filistin itu bukan tempat Yahudi. Filistin itu tempat Arab duduk. Yahudi ni menumpang di Palestin tu. Tiba-tiba dia jadi tuan di negeri orang. Tiba-tiba dia nak halau anak peribumi keluar daripada negeri yang dia tumpang. Pasal apa? Awal cerita dulu mereka kena halau dengan Nabi SAW atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa? Pasal mereka kianat kepada perjanjian yang mereka buat dengan Nabi. Pasal apa? Apabila kianat dengan Nabi, bermakna kianat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah suruh Nabi halau mereka ni keluar. Dia kata hasyar ataupun himpun dan halau itu
Keluar mereka ini ke Azri'an, iaitu di negeri Syam. Nama tempat daripada dihalau pergi ke sana, ke Azri'an. Syam ni di mana tuan-tuan? Syam ni sebahagian daripada Syria, sebahagian daripada Palestin, sebahagian daripada Jordan. Itu semua Syam. Dihalau mereka pergi ke sana. Dan kali yang keduanya, daripada dihalau lagi sekali, dihalau keluar dan daripada Khaybar pula, dan tanah Arab kepada Azri'at juga, iaitu di Syam juga, iaitu pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lagi sekali kena halau zaman Sayyidina Umar. Pasal apa? Pasal lagi sekali mereka tunjuk tidak setia mereka dengan Islam. Kena halau lagi sekali. Dia kata, dan turun ayat ini pada Bani Nadir, duduk 2 mil dengan Madinah daripada zuriat Nabi Harun. Dan Bani Nadir ini masuk Madinah pada masa fitnah Bani Israel menanti bangkit Nabi Muhammad SAW. Dia cerita flashback balik siapa mereka ni, supaya tolong mereka itu akan dia. Pada mulanya mereka ni tunjuk kata mereka nak terima Nabi Muhammad. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Yahudi ni kitab suci dia apa dia? Taurat. Taurat ni kitab samawi, Allah juga buat turun. Dalam Taurat Allah tulis dah kata akan mai satu lagi Nabi akhir zaman, nama dia apa? Muhammad. So mereka baca Taurat, mereka tahu Nabi Muhammad nak mai, mereka tunggu. Pasal apa? Pasal kedatangan Nabi Muhammad disebut dalam kitab Taurat yang mereka pegang. Pada mulanya mereka tunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW supaya tolong mereka itu akan dia. Pasal mereka bila Nabi Muhammad mai, mereka nak tolong. Pasal apa? Pasal kitab Taurat mereka cerita Nabi nak mai. Itu sebab mereka ni dipanggil Ahlul Kitab. Mereka percaya kepada kitab Taurat, kitab yang Allah buat turun. Itu sebab ahli kitab yang betul-betul beriman dengan Taurat ni, kalau dia sembelih, kita boleh makan. Kalau betul-betul percaya tak ada tak tahu lah. Tapi kalau betul-betul percaya kepada Taurat yang Allah buat turun dulu ni, mereka ni juga beriman dengan agama Samawi, agama langit, agama Allah buat turun. Maka tak kala masuk Nabi SAW ke Madinah, suluh akan mereka itu. Hanya yang kita cerita tadi, bila Nabi hijrah Mekah mai ke Madinah, Nabi buat suluh, perjanjian damai dengan Yahudi. Maka tiada atasnya dan tiada sertanya. Perjanjian damai itu kira kalau apa jadi pun kira bekerja sama. Hang tolong aku, aku tolong hang. Begitu. Maka tak kala perang Badar dibunuh kafir Mekah 70, tawan 70. Maka kata mereka itu, yang ni kata Bani Nadir ini sebenar-benar Nabi, seperti yang disifatkan di dalam Taurat. Bila jadi perang Badar ni perang yang keberapa dalam Islam? Pertama. Bila jadi perang Badar, Islam menang dalam perang Badar. Islam berapa ramai? 313. Musuh berapa ramai? 1000. Akai kata kalah, tengok menang. Bila menang Islam, apa respon daripada Yahudi ini? Mereka respon apa? Mereka kata, kalau macam tu Muhammad betul-betul Nabi. Betul dah, memang tak silap dah. Taurat kata akan turun Nabi akhir zaman, nama dia Muhammad. Memang betul dah, Muhammad ni lah Nabi yang dimaksudkan di dalam Taurat. Memang dia ni apa dia? Sebenar-benar Nabi yang disifatkan di dalam Taurat. Pasal apa? Pasal bilangan yang dia pimpin dalam perang ni 300 saja, lawan 1000, tapi menang 300 ni. Makna kata dia memang Nabi, Tuhan tolong dia. Mulanya dia kata macam tu. Maka tak kala perang Uhud, apabila perang Uhud syahid sahabat 70 orang dan tewas orang Islam. Kerana Islam kalah, maka batal mereka itu akan suluh itu. Bila mai perang Uhud, kalah Islam. Bila kalah, dia kata apa? Muhammad ni auta aja, dia bukan Nabi. Kalau dia Nabi, mesti bila-bila perang pun menang. Dia mula kalah. Tadi ni dia dah kata cantik dah, main perang Uhud, kalah tentera Islam. Dia kata tarik balik. Yang kata Muhammad ni Nabi, tarik balik. Pasal apa? Kalau Nabi tak mungkin kalah. Bila kalah, makna kata dia bukan Nabi. Maknanya perjanjian yang kita buat dengan dia batal. Pasal apa? Pasal dia bukan Nabi. Dia main macam tu.
dan menzahir seteru bagi Nabi SAW dan orang Islam. Bila dia start kata Nabi Muhammad bukan Nabi, dia terus isytihad Muhammad musuh dia start jadi macam tu. Maka perang mereka itu oleh Nabi SAW dan lengkung kota tempat tinggal mereka itu 21 hari. Ni dia cerita. Bila dah mereka ni mukir janji, Nabi bawa pasukan pergi kepung mereka. Dalam Ibnu Katsir dia ada bawa masuk pula sikit cerita yang saya sebut tadi. Sebelum Nabi nak pergi kepung tu, mereka main satu akai jahat mereka. Mereka minta 30 orang daripada sahabat Nabi dengan mereka 30 orang. Kononnya nak dengar penerangan tentang Islam. Kalau penerangan tu cantik, kami boleh terima, semua Yahudi akan masuk Islam. Walhal itu perangkap. Mereka mau orang kuat-kuat Nabi ni pergi 30 orang sekali mereka nak bunuh di situ. Allah beritahu dekat Nabi, maka Nabi tak kamu layan permintaan tu. Nabi pimpin tentera pergi kepung mereka 21 hari. Dan dikeluar mereka itu daripada Madinah pergi tempat yang bernama Az-Zari'at di bawah perintah negeri Syam. Dia kata, itulah mereka dihimpun dan diusir, dihalau keluar daripada Madinah. Ma zanantum an yakhruju, maka tiada sangka wahai orang Islam bahawa keluar mereka itu, yakni Yahudi Bani Nadir ini, daripada kota negeri mereka itu dengan bawa harta kecuali senjata, tak boleh bawa. Dan barang yang mereka boleh bawa ketika keluar daripada Madinah itu ialah berat seekor unta pada seorang. Ni yang kita beritahu tadi. Okey, Nabi himpun mereka satu tempat. Nabi kata, aku bagi 3 hari. Hampa nak punggah rumah ke, hampa nak kutip barang apa ke, dalam masa 3 hari. Menjelang hari yang ketiga, tolong keluar semua daripada Madinah ni, ataupun menghadapi tindakan tentera. Tuan-tuan syok tak kalau Islam boleh cakap macam tu? Syok tuan-tuan. Islam hari ini kalau boleh balik macam Islam zaman Nabi tu, kita boleh bagi satu word dekat Amerika, presiden dia boleh kencing seluar, kencing dengar word daripada pimpinan Islam. Berapa punya cantik Islam ni. Tapi tak ada. Ada jadi hari ni apa? Mereka ada bagi, bukan satu word, 100 word mereka bagi kat kita sehari. Kita takut dekat mereka. Pasal apa tuan-tuan jadi macam tu? Pasal kita tinggal Islam macam mana Islam yang dipegang oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Kita tinggal, pasal itu kita jadi hina macam ni. Nampak tuan-tuan? Baik. Jadi Nabi kata dekat mereka, aku bagi 3 hari, apa boleh angkat apa yang apa nak angkat kecuali senjata. Dan barang yang apa boleh bawa ni setakat satu muatan unta saja. Tak boleh bawa lebih pada itu, seorang satu muatan unta. Lain harta tinggal pada Nabi SAW. Harta yang tinggal ni dia panggil harta al-fai. Kan dia ada al-ghanimah, dia ada al-fai. Al-ghanimah ni maksud kalau berlaku perang Islam dengan musuh, harta yang dapat daripada perang itu dia panggil ghanimah. Tapi kalau Islam pi, mereka takut nak lawan, mereka surrender, harta itu jadi al-fai, dia tak jadi ghanimah. Dia beza benda ni. Baik, so harta yang ditinggalkan itu menjadi harta fai dan tinggal kepada Nabi SAW. Wa zannu annahum mani'atuhum husuluhum min Allah. Dan zan ataupun sangka mereka itu bahawa teguh ataupun selamat akan mereka itu oleh kota mereka itu daripada kehendak Allah dan azabnya. Yahudi ini mereka dah bertapak di situ, dah berakar umbi di satu tempat di Madinah tu. Mereka rasa orang tak boleh buat apa kat mereka dah. Mereka dah bersarang di situ. Segala kelengkapan senjata dengan kubu yang mereka buat dan sebagainya semua dah ada situ. Dan mereka yakin tak ada siapa boleh gugat mereka. Mereka yakin. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka datang akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kehendaknya dan azabnya daripada sekira tiada disangka mereka itu. Daripada sangka mereka kuatlah, Tuhan hantar Nabi di mereka kalah. Daripada sangka orang tak boleh gugat mereka, Nabi pi dengan tentera Islam, mereka tergugat. Pasal apa? Pasal itu yang Allah mahu, maka jadi macam yang Allah mahu. Begitu. Daripada dilengkong, dikepung oleh Nabi SAW dengan orang Islam yang sikit, sedangkan mereka itu banyak.
Pula lagi mereka yakin kata orang tak boleh buat apa kat mereka sebab mereka ramai. Yahudi ni ramai. Nabi mai dengan tentera yang tak ramai. Mereka tak sangka kata mereka nak kalah. Mereka kalah. Pasal apa? Pasal Allah mau mereka kalah. Itu aja cerita dia. Maka serta Bani Nadir dekat dengan Yahudi di Quraizah. Yahudi Bani Quraizah. Bukan sahaja Bani Nadir ni saja. Mereka duduk dekat dengan Bani Quraizah. Jadi mereka duduk kira kalau orang serang mereka, satu mereka ramai. Yang kedua, mereka duduk di dalam kubu mereka. Dan yang ketiga, mereka boleh dapat backup daripada Bani Quraizah. Bahkan dekat dengan Khaybar. Khaybar itu memang sarang Yahudi. Jadi Bani Nadir tak sangka mereka akan kalah dengan Nabi. Pasal apa? Pasal faktor-faktor ni tadi. Faktor mereka ramai, faktor kubu mereka dah dibina kuat, faktor Bani Quraizah yang anytime boleh bantu mereka, dan juga faktor kedudukan Bani Nadir dekat dengan kubu Yahudi di Khaybar. Semua ada berpihak dekat mereka. Dan banyak munafikin janji nak tolong mereka. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul yang mulut kata Islam, tapi sebenarnya lawan Islam ni, senap-senap pergi bagi janji dekat Yahudi ni, kalau apa-apa nak kena Kaabah kami akan tolong. Jadi Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir ni fully confident kata mereka akan menang. Tak siapa yang nak kejut mereka. Wa qazafa fi qulubihim ar-ru'ba, ini yang kita kata tadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lontar pada dalam hati Yahudi Bani Nadir itu rasa takut. Tuan-tuan, Allah ni bila dia nak tolong kita, dia macam-macam cara. Allah boleh hantar burung ababil mai. Allah boleh hantar angin kuat dan mereka lari. Dan Allah boleh tak hantar apa pun, Allah lempak masuk dalam hati mereka rasa takut dekat orang Islam. Allah boleh buat macam-macam cara kalau Allah nak tolong. Pokok angkanya ialah Allah tak tolong kita hari ni. Pasal apa? Pasal kita tak tolong dia. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tuhan kata kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Orang Islam hari ini tak tolong Allah. Tak tolong macam mana? Dia tak tolong tegakkan agama Allah. Dia tak tolong laksanakan hukum Allah. Dia tak mau nak mengamalkan perintah Allah. Bahkan hak Tuhan tak bagi dia pergi buat. Macam mana Tuhan nak tolong? Ini cerita dia. Tuan-tuan keluar daripada surau ni, berjalan pergi sampai ke Sembah Lama Parit Puntang. Apa yang tuan-tuan nampak di mata? Apa yang nampak di mata? Nampak di mata orang tak pakai tudung, orang tak tutup aurat, nampak di mata orang tak semayang maghrib. Itu yang kita nampak. Nampak di mata kita masjid daerah Parit Puntang, jemaah tak sampai satu sah. Itu yang kita nampak. Masjid hebat, satu sah pun tak ada. Tu okey tu, ada juga duk pimpang, duk pergi semayang walaupun ada 7-18 orang. Okey. Tak ada orang suruh orang. Masjid 24 jam kunci kuala ada. 24 jam kunci. Kau kata kunci lepas sembahyang Isyak, kunci pasal apa? Pasal takut tempit masuk dan curi kipas angin lah, nak curi apa tidak dah. Time sembahyang tu tak ada siapa bang, tak ada siapa buka masjid, pandai ayam duduk dari pintu. Ada masjid macam ni ada. Ada masjid yang kita singgah, kita berhenti, kita tak kereta, kita turun mai, kita nak masuk pergi ke kolok dia, nak ambil air semayang, kena berjinjat kaki. Pasal apa? Tak cicak penuh. Tak tahu kau tak pernah jumpa. Tak cicak penuh. Daripada tangga kita nak masuk masjid tu, nak pergi kolok dia tu, tak cicak ni, tuan-tuan kena berjinjat kaki ni, jalan. Takut step atas cicak tu. Maknanya apa? Tak ada siapa peduli di masjid tu. Kalau macam ni keadaan dia, tuan-tuan nak harap bantuan Allah ni nak main macam mana? Pasal Allah kata, dah in tansurullah yansurkum. Kalau hamba tolong Allah, Allah tolong apa? Allah minta tolong hamba semayang 5 waktu pun hamba tak boleh buat. Jangan bercakap soal hampa tak laksanakan hukum Islam. Jangan cakap yang tu semua, jangan cakap. Aku suruh semayang 5 waktu pun hampa tak buat. Aku suruh hampa anak-anak semua satu rumah pakai tutup aurat pun tak buat.
Hang pi Mekah 2 kali buat haji, hampir umrah 5 kali. Anak perempuan hang langkah keluar rumah depan mata hang, tak pakai tudung, tak pakai apa, jalan debu hang boleh tengok saja. Bukan suruh tabuh hana, panggil dia kata ni kakak awak, kakak tak pakai tudung ni, masuk pakai. Banyak tu juga. Kakak dengar macam ni, kakak kalau kakak ingat satu je, kakak kesian kat ayah. Kakak kesian kat ayah. Pada kakak macam ni, ayah masuk neraka. Kakak mau kan ayah pergi semaya, ayah pergi mengaji, kakak nak buat pergi ayah masuk neraka, kakak mau kan? Tanya dia betul. Tak pernah tanya. Tak pernah tanya. Kenyih pula anak tu keluar dengan tak pakai apa. Kenyih. Tanya bini pula, dia lagi orang. Bini tak pasal malam, mana lagi malam ni pasal malam. Bini kata, oh ni beli kacang kuda ayah, cantik punya ayah. Macam ni dia cerita, nak minta apa dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini Allah Subhanahu wa taala bantu Nabi, wa qazafa fi qulubihimur ru'b, dan dilontar Allah pada dalam hati musuh itu rasa takut, dengan sebab dibunuh penghulu mereka itu, iaitu Ka'ab bin Al-Ashraf di dalam rumahnya oleh Muhammad bin Maslamah, 4 orang kawan dengan suruh Nabi SAW. Kebetulan sebelum tu Nabi perintahkan orang-orang dia dibunuh kepala Yahudi yang paling jahat ni, nama dia Ka'ab bin Al-Ashraf. Jadi mereka ni dah takut lah. Mereka dah takut lah. Pasal apa? Satu contoh dah ada. Mereka sudah takut. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Meruntuh mereka itu, yakni Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir ni meruntuhkan akan segala rumah mereka itu dengan tangan mereka sendiri. Bila Nabi bagi dekat mereka berapa hari? 3 hari. Kosongkan tempat ni. Selepas 3 hari, kalau tak tolong juga, tindakan ketenteraan akan kena. Bila dengar macam tu, tangan mereka sendiri pergi palai rumah mereka. Pasal apa? Nak ambil kayu-kayu yang elok, nak pergi buat pula di tempat mereka nak pergi. Tangan mereka sendiri palai rumah mereka. Kehinaan yang Allah bagi dekat mereka. Dan Allah sebut benda ni, yukhribuna buyutahum biaidihim, dan tangan mereka sendiri meruntuhkan rumah-rumah mereka. Wa aidil mu'minin, hak mana saki-baki mereka tinggal, tentera Islam pula pergi perokok bagi licin bawah. Maka ambil kayu-kayu yang elok, bawa pindah bersama-sama mereka itu, dan beruntuk dengan tangan orang dunia. Kita kata dia tujuan dia pergi perban tu, saya nak bawa kayu di tempat baru, nak buat rumah di sana. Kerana dan tangan orang Islam pula pergi beruntuk rumah mereka yang tinggal itu, kerana nak meluaskan kawasan Kuala Barang dulu. Tu orang Islam dia nak clear kawasan tu, nak jadikan base tentera Islam pula di situ. Ini cerita dia. Fa'tabiru ya ulil absar. Tuhan kata apa? Ambillah yang tibar, wahai orang-orang yang punya akal, akan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghina segala ahli maksiat dan memuliakan segala ahli taatnya. Tuhan lepas dia cerita, dia kata apa? Fa'tabiru ya ulil absar, wahai orang-orang yang melihat, ambil yang tibar. Tuhan tunjuk macam-macam. Sekarang kita tak melihat apa yang Tuhan tunjuk itu dengan pandangan yang tibar. Kita ambil pengajaran. Saya tak tengok ada satu sahabat beritahu kemarin, dia kata TV3 ada tunjuk di Indonesia atau mana, atau satu masjid Quran terjun jatuh besar. Apa kata kita dah tengok. Dia kata keluar dalam TV3 apa misteri Nusantara apa. Jangan biarkan diri anda kan dia tunjuk tu diselubungi misteri. Kabut nah, tapi apa pun ada. Kekononnya satu masjid di Indonesia, tak tahu kawasan mana, saya pun tak masuk dalam internet research tengok lagi. Tak konon masjid tu tiba-tiba dia terjun main daripada mana tak tahu, berdebung kata turun main satu Quran besar berapa meter, lebih kurang 9 kaki ke apa, lebar daripada cerita, punya besar Quran tu 30 juzuk. Kalau kata orang tulis, siapa tulis tak tahu. Terkejut main tak tahu daripada mana, boom jatuh di tengah-tengah masjid tu. Habis satu kamu dengar bunyi tu, pakai tak apa di masjid, tengok Quran duk terampak di tengah-tengah ruang sembahyang. Nak kata apa? Tak tahu, nak kata orang tak tahu kan? Siapa
apa yang dia tulis. Kalau dia ada tulis, dia duduk sorok. Tak mana selama ni dia duduk angkat nak masuk masjid, tak nampak kering bawa pipun. Dia macam mana tak tahu. Hak cerita bab tsunami lah. Hak itu ni mula-mula tsunami tahun berapa tuan? 1964 tsunami pertama. Jadi pula 2004. Berapa tahun? 40 tahun. Selang daripada tsunami hak mula di Alaska berapa kata 1964, jadi pula tahun 2004 yang dahsyat baru ini, selang dia 40 tahun. 2004, 2010 jadi pula dah. Dia pedukah. Masalahnya dia rumah jadi kok keliling kita. Kau dengar kata jadi di Kepulauan Fiji ke, jadi di Pulau Tonga ke, tenggelam pulau tu kan jauh lah sikit. Ni kita duduk main ke Pulau Jawa, duduk main ke Sumatera. Dia kita kata gunung berapi, dia kata gunung Merapi. Tak kira lah, yang penting dia keluar api. Berapi kan Merapi, kata yang pentingnya bila main ni dia jadi malapetaka. Siapa kontrol benda ni? Tuan-tuan ni, benda yang terjadi ni siapa kontrol di tanah air api angin ni? Siapa kontrol? Kita duduk kira ni nak masuk rumah ni berapa 15 bulan tanah air api angin, tanah air. Orang tak suruh kira, dia bodoh. Orang suruh fikir ni, fa'tabiru ya ulil absar. Tuhan kata ambil i'tibar, wahai orang yang aku bagi mata penglihatan. Ambil i'tibar. I'tibar apa yang kita nak kena ambil ni? I'tibar apa? I'tibar dari segi Allah berkuasa kontrol 4 unsur ini. Tanam, ada takat-takat luar rumah kita taman, di Taman Krian ni tak apa lah. Ada belah tu lapang sikit, penaik dapur tambah sikit. Kalau depan ni nampak ada lapang sikit, penaik tambah bilik satu, tempat buah kereta satu. Tanah kecil. Ada pula pergi sedorai tinggal sikit pun, pokok serai mau 2-3 pokok pandan mau 2 pokok, lepas limau nipis ke apa sepokok, belimbing buluh sepokok. Boleh dok kontrol tanah besar tu. Bila dia main gempa bumi, habis dia tak boleh kontrol dah, tanah tak boleh kontrol dah. Dia main Allah guna tanah untuk nak bagi azab dekat kita. Dia gempakan bumi ni, mati berselah ta'ala. Angin, takak-takak buka kipas angin, kita duduk tumpang, kita apa? Dia hantar main putin beliau. Boleh tak? Boleh. Anak saya duduk mengaji di ITM Arau. Telefon ayah. Ni saya buat posting gambar video tornado. Dia kata di Poleh. Dia kata hampir. Dia tak ayah buka tengok. Tuan-tuan, dia ambil gambar pakai amator punya, kamera amator. Pakai handphone lebih gambar. Dia main daripada mula langit cerah, dia main macam pokok hujan, lepas tu dia main awan duk berhimpun, lepas tu dia duk jadi macam mana dia duk turun main macam corong gitu. Dia turun daripada ambil gambar, duk pegang tu pun lenguh jalan juga. Tapi dengan benda jarang-jarang jadi ni, ambil gambar. Dia main dia makin duk turun tajam, turun sampai ke bumi ni. Van pun dia kali oleh tuan-tuan. Di rumah macam tu punya cerita. Kita dah tak boleh kontrol dah. Angin yang pada mulanya kita dah ambil nikmat daripada dia ni, bila Tuhan dia guna bagi volume, dia bagi kuat sikit, habis kita. Demikianlah juga dengan ayam, demikianlah juga dengan api. Dia main ayam, dia tak tahu main daripada mana. Dia ni tuduh kata ni pasal jalan kereta api berkembang punya pasal. Tapi berkembang apa lu daripada siam tak ada berkembang pun dia turun main juga. Ini bukan cerita tapi berkembang, ni cerita Tuhan nak bagi peringatan kepada semua orang. Dia main lepas satu Allah kata apa? Fa'tabiru ya ulil absar. Wahai orang-orang yang aku bagi mata penglihatan, ambil yang tiba. Tuhan kata setiap benda yang Tuhan bagi jadi, yang Tuhan takdirkan jadi, kita kena balik dekat Tuhan. Dengar aja benda ni jadi, astagfirullahalazim, subhanallah, maha suci Allah, Tuhan yang mentakdirkan semua benda ni jadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'azzabahum fid dunya. Dan jika tiada bahawa menghukum Allah atas mereka itu akan jala.
yakni berpindah ataupun diusir daripada kampung itu, nescaya mengazab Allah akan mereka itu di dunia, seperti mana yang diperbuat pada Yahudi Bani Quraizah daripada bunuh dan tawan dan rampas harta. Tuhan kata apa? Ini kira Tuhan masih lagi bersikap baik dengan Yahudi Bani Nadir. Tuhan suruh Nabi dibagi dekat mereka tempoh 3 hari, kosongkan kawasan ini. Tuhan sebut dalam ayat ni, dia kata apa? Kalaulah tidak kerana kami bagi masa untuk kamu pindah dan kamu pilih untuk tetap duduk di situ, la'azzabahum fid dunya, kami akan azab hampa di bumi hampa dulu. Tuhan kata, kalau sekiranya hampa tak keluar daripada bumi tu elok-elok macam yang Nabi suruh, kami akan jadikan bumi hampa duduk tu bumi azab bagi hampa semua. Tuhan kata macam tu. Baik, firman Allah, dia kata apa? Dia kata seperti mana yang dia buat kepada Yahudi Bani Quraizah. Daripada pun satu pasal. Bani Quraizah ni satu puak daripada Yahudi yang kita sebut tadi. Dia ada Bani Quraizah, dia ada Bani Nadir, dia ada Bani Qainuqa. Bani Nadir dah kena halau, Bani Quraizah ni masih lagi ada di sana. Apa jadi pula dekat mereka ni? Lepas daripada perang Ahzab, mereka pula kena. Pasal apa? Pasal dia khianati Nabi ketika perang Ahzab. Maka kerana tu mereka diserang, mereka dibunuh, mereka ditawan dan harta mereka dirampas. Mereka kena lagi teruk daripada yang kena kepada Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Ini pasal mereka dibantah lagi. Walahum fil akhirati azabun nar, dan bagi mereka di akhirat azab neraka. Dunia dah kena, akhirat lagi sekali kena. Tuhan kata macam tu. Zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu. Bermula demikian itu dengan sebab mereka menyakiti Allah dan menyakiti Rasul, iaitu dengan menyalahi janji dengan Nabi. Buat Nabi macam cari pasal dengan Tuhan. Tuhan turunkan azab dekat mereka. Wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, iaitu dengan tidak taat kepada nabinya, maka bahawasanya Allah sangat keras seksanya. Adalah bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf itu berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun yang ketiga Hijrah. Ini dia nak cerita kronologi. Dia start dengan Ka'ab bin Al-Ashraf, kepala Yahudi ini, kena bunuh tahun 3 Hijrah. Dan perang Bani Nadir pada bulan Rabiul Awal tahun yang berikutnya, tahun yang keempat Hijrah. Perang dengan Bani Quraizah pada tahun yang ke-6 Hijrah. Dan tiada Islam Bani Nadir. Bani Nadir ni walaupun kena halau, tak Islam juga. Kerat hati mereka ni. Kerat hati mereka ni. Tak Islam mereka ni. Melainkan 2 orang saja laki-laki, iaitu Sufyan bin Umair dan juga Sa'id bin Wahab. Daripada Bani Nadir yang ramai tu, 2 orang yang masuk Islam. Hal lain macam tu jugalah. Duk menentang Islam, duk cari jalan nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, ma qata'tum min lina aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah wa liyukhziyal fasiqin. Dan tiadalah kamu tebang daripada pokok taman. Ini dia cerita lain pun. Nabi SAW ketika kepung Bani Nadir tu, kepung 21 hari tu, ketika kepung tu Allah perintahkan Nabi suruh tebang pokok taman. Pokok taman tu kepunyaan mereka, kepunyaan Bani Nadir punya. Bila Nabi tebang, mereka sudah hangat. Mereka sudah hangat. Dia kata dekat Nabi, kamu sendiri bercakap jangan buat kerosakan di atas muka bumi. Apatah lagi ni Madinah ni kamu kata Al-Haram, kan? Al-Haramain, 2 tanah haram ni apa dia? Mekah, Madinah. Kamu kata tak mau buat kerosakan di atas muka bumi, apatah lagi bumi Al-Haram. Tiba-tiba hari ini kamu sendiri yang ditebang pokok taman. Ni apa cerita ni? Dia challenge Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut kisah tu dalam Quran, ma qata'tum min lina, dan tiada kamu tebang daripada pokok taman ataupun kamu tinggal akan dia berdiri atas perdunya itu, maka ia itu dengan izin Allah. Itu dia. Bila Yahudi dia berkata dekat Nabi, hang cakap tak serapa bikin. Hang kata jangan duk buat rosak atas muka bumi, jangan duk tebang pokok tak tentu halal. Ni yang hang pergi tebang pasal apa? Allah buat turun ayat ni. Nah, abang kata bukan Nabi tebang suka hati dia, Allah suruh.
Allah suruh. Bila Allah suruh, larangan sebelum itu terbatal. Untuk Nabi dia boleh buat. Maka turun ayat ni. Dia kata apa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang izin Nabi buat benda tu. Dan supaya nak menghina akan segala orang fasik, iaitu orang-orang Yahudi itu. Tujuan dia apa? Provokasi. Dia kata. Nak provok dia. Pokok dia apa? Nabi pergi terang. Orang Melayu gaduh lah. Dia kepel teh tu, ni kepala pang. Dia bijak. Provokasi je lah. Bukan kepala pak kita, bukan teh. Tapi pasti dia sebut, kata kepala pak kita dia tu yang terbakar tu. Kan? Ni, dia kata ni kepala pang ni, tengok. Aku ronyok ni, tengok lah, lepas pijak dengan kaki. Kita pun celak pak lompat, pergi gaduh tu. Provokasi. Allah perintahkan Nabi ni suruh buat benda ni kepada Yahudi, tebang pokok mereka. Ni cerita dia. Pada i'tirad mereka itu dengan tiang pokok taman itu, maka iaitu fasad pada agama. I'tirad ni maksudnya protes, bangkang. Dia berprotes Nabi, Muhammad, hang kata tak boleh dia buat kerosakan, dia tebang pokok suka hati di atas muka bumi ni. Ni yang habis tebang pokok kurma kami pasal apa? Ni daripada lawan Nabi, daripada protes Nabi. Turun ayat ni nak bagi tahu apa? Bukan Nabi suka hati buat, Allah suruh Nabi buat. Habis tutup cerita tu. Begitu. Firman Allah, wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum. Dan bermula barang yang alih Allah atas rasulnya daripada mereka itu. Maksudnya apa juga harta yang Allah alih. Alih maksudnya apa? Daripada harta kepunyaan Yahudi Allah bagi ke Nabi sebagai harta fight yang disebutkan tadi. Harta tu Yahudi punya. Bila mereka surrender, mereka lari, hak mana mereka tinggal itu Allah alih daripada hak Yahudi jadi hak Nabi SAW. Yang ni Allah Subhanahu wa ta'ala alih milik harta daripada Bani Nadir Yahudi kembali menjadi milik Nabi SAW dengan mudah. Allah bagi mereka takut, lempak dalam hati mereka rasa takut, mereka surrender dan mereka lari tinggal. Nabi dapat dengan mudah harta peninggalan mereka tu. Fama tak kenal tu baris tu. Fama aujaftum, kalau tak silap. Fama aujaftum tu dia tulis apa? Aujifatum apa tak tu. Fama aujaftum, siapa tolong tengok Quran kita tu. Fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab. Maka tiada kamu bersegera atasnya dengan pelari kuda dan tiada unta. Nabi dapat tanah kepunyaan Bani Nadir tadi ni dengan tak payah berlaku apa-apa peperangan, tak payah pun bawa kuda, unta, pergi serang apa semua, tak payah. Mereka sendiri surrender, mereka lari. Maka Nabi dapat benda itu dengan mudah, yakni dengan tiada perlu kepada berguna-guna. Walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Akan tetapi sallat Allah itu maksudnya telah memberi kuasa Allah akan segala rasulnya atas mereka yang dikehendakinya, dengan dikerasi, dengan berkuasa rasul atas mereka itu. Allah bagi kuat kepada Nabi. Nabi masuk ni, dia lari. Allah bagi kekuatan itu kepada Nabi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu amat berkuasa. Jadi Tuhan nak beritahu, kata Allah itu maha berkuasa. Setengah daripada kekuasaan Allah ialah menentu harta pembahagian Bani Nadir itu bagi Nabi SAW semata-mata. Tiada hak bagi orang Islam menghantar di mana yang dikehendaki, itu kuasa Allah. Maka harta Bani Nadir itu menjadi faid. Dia kata apa dia? Faid kerana dapat dengan tiada perang. Dan terpulanglah kepada Nabi SAW. Nak bagi ke siapa harta tu? Dapat ke Nabi harta tu. Dan ghanimah pula adalah harta yang dapat melalui perang. Dan itu bagi muslimin, bagi orang Islam dibahagi 5. Satu khumus. Khumus makna 1/5. Satu khumus atau 1/5 kepada qarabah Nabi, iaitu adik-beradik Nabi daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan kepada anak yatim, dan kepada miskin, dan kepada Ibnu Sabil, dia kata. Dan 4 khumus. 4 khumus maksudnya 4/5. 4/5 lagi diperbuat apa-apa yang Nabi SAW suka. Harta ghanimah dia bagi macam tu.
1/5 bagi kepada macam-macam hadis disebutkan tadi. 4/5 Nabi bagi kepada siapa yang dia nak. Begitu. Maka diberi Nabi SAW kepada muhajirin mengikut belanja mereka itu. Belanja yang kena Ansar beri itu. Tuan-tuan ingat balik cerita ni. Cerita apa? Cerita Nabi hijrah Mekah Madinah. Hak ikut serta hijrah ni, yang ikut serta Nabi perintah suruh hijrah ni, sahabat-sahabat yang hijrah ni asyik kaya pun ramai. Kekayaan mereka di Mekah tu, dengan gedung perniagaan, dengan duit simpanan, dengan menatang ternakan, dengan kaya. Tapi kerana sayang Allah dan sayang Nabi, sebab tinggal dia pun main ke Madinah, selai sepinggang buat dah. Mereka ni ada yang macam tu. Jadi bila mereka main di Madinah ni, mereka main dengan tak ada apa. Muhajirin, golongan Ansar bela Muhajirin ni. Ansar ni siapa? Penduduk Madinah yang asalnya daripada Aus dengan Khazraj. Dua perang dua ni. Bila Nabi mai, Nabi panggil Aus, panggil Khazraj. Nabi kata cerita hampa bergaduh ke perang ni tak tahu sampai bila. Sudah Nabi kata. Lah ni aku tak mau panggil hang Aus, aku tak mau panggil hang Khazraj. Nabi kata aku panggil hampa dua-dua, aku panggil Ansar. Strategi politik Nabi. Lagi dia duk kata dia Aus, lagi dia ni duk kata dia Khazraj, lagi tu dia nak bergasak. Aus, lupakan Aus kamu. Khazraj, lupakan Khazraj kamu. Lagi hampa dua-dua adalah penduduk Madinah, aku panggil hampa Ansar, orang-orang yang menolong ni geng hak mai daripada Mekah. Dia pun kata okey. Bermula daripada tu, kalau tuan-tuan baca cerita pasal macam mana Ansar tolong Muhajirin ni, tuan-tuan jatuh air mata. Macam mana ni penduduk Madinah, Ansar ni tolong Muhajirin hak mai ni macam mana. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, dia buat main macam-macam cerita. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia buat main macam-macam cerita. Mereka ni sampai ke tahap ambil orang Muhajirin ni main duduk rumah mereka, bukan jaga aja, mereka jaga lebih daripada diri mereka sendiri. Kalau Ansar ni ada isteri 2 atau lebih, Muhajirin hak mai ni single. Dia tunjuk isteri dia ada tu, dia kata hang berkenan hak mana. Kalau kawan ni nakal, dia tunjuk hak segak dia. Dia kata berkenan hak ni, dia kata baik, aku ceraikan dia, bagi bini kau hang ni. Tuan-tuan boleh buat macam tu? Saya takut tu, tuan-tuan tanya apa dia, ustaz boleh buat tu? Dia kata tak boleh, saya tak boleh. Tak mesti saya buat dah seorang tu dah. Kan? Tapi nak habang kata Ansar buat macam tu. Mereka punya tahap iman mereka tu dipandang dengan hak mai ni pun. Hak Muhajirin mai daripada Mekah ke Madinah ni tuan-tuan, tinggal harta kekayaan, mai kan tak ada apa ni. Nak boleh buat yang tu pun, kalau saya tanya dari sini, tuan-tuan boleh buat macam tu? Tuan-tuan ditanya saya balik, ustaz boleh buat macam tu? Saya susah kan. Tuan-tuan saya keluar lagi, tuan-tuan main-main kata, ustaz saya ni dah nikah, anak ada 5, susah lah ustaz. Dia kata tambah lah main musim hujan ni, nak pergi mengaji pun susah. Ustaz boleh tak bagi estima ustaz kat saya? Dia nak kata apa? So saya kata tak boleh lah. Tadi duk baca Ansar bagi macam-macam, takkan estima tak boleh bagi. Susah saya. Itu sebab saya abang Allah, tuan-tuan tak boleh minta kan. Nah, apa kata Ansar boleh buat. Ansar mereka boleh buat ni benda ni, mereka boleh buat benda yang orang tak pernah teringat, takut nak buat ni, benda ni mereka buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang dikatakan sahabat-sahabat Ansar ni. Kalau kita baca cerita di dalam Ibnu Katsir, dia kata Umar Al-Khattab pernah pesan. Umar Al-Khattab ketika dia jadi khalifah, dia pesan dalam hadis Bukhari, tuan-tuan boleh rujuk kes ni. Dia kata aku pesan kepada khalifah selepas aku. Umar kata waktu dia jadi khalifah, aku pesan kepada khalifah selepas aku supaya satu, dia kata dengan Muhajirin berbuat baik.
Muhajirin maksudnya dia pun muhajirin dengan sahabat-sahabat yang mai daripada Mekah ni. Dia kata, aku pesan kepada khalifah selepas aku dengan muhajirin, hendaklah kamu buat baik, kerana kamu mesti ingat kehormatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ketika Nabi mula-mula bawa Islam, tak ada siapa yang kata Nabi betul, tak ada siapa nak sokong Nabi. Nabi terkonteng-konteng seorang dia. Ketika itu muhajirin ni dibagi bai'ah taat setia, mereka akan pertahan Nabi hatta sehingga kedarahkan nyawa mereka pertahan Nabi. Umat kata, ingat jasa muhajirin, kehormatan mereka di sisi Allah, jangan kamu buat tak elok kepada muhajirin. Dan aku pesan kepada khalifah selepas aku, supaya kepada orang-orang Ansar, hendaklah kamu terima mereka ni dengan baik, maafkanlah apa-apa kekurangan dan kesalahan mereka. Umar kata, jangan apa dia cari salah mereka. Kita mai dia layan kita tak apa elok, kita mai dia tengok kita sebelah mata, oh dia bagi kita ni pun tak cukup sempurna. Jangan. Umar kata, kamu ingat jasa orang-orang Ansar ni, kalau ada sikit sebanyak salah dia, maafkan dia. Umar kata macam tu. Tengok pula dalam satu hadis riwayat daripada Anas, dia kata muhajirin ni pula apa komen muhajirin terhadap layanan orang Ansar. Muhajirin kata apa? Kami tak pernah jumpa manusia sebaik sahabat-sahabat Ansar ini. Orang muhajirin ni pula, ni kami mai daripada Mekah ke Madinah, ni kampung mereka, laman mereka, negeri mereka, tempat mereka. Kami mai, mereka welcome kami, mereka sambut kami, mereka layan kami dengan cara yang paling baik. Kami tak pernah tengok manusia yang layan orang sebaik Ansar layan orang. Mereka sambut kami, mereka layan kami. Bukannya mereka itu orang kaya, bahkan sebahagian mereka pun orang susah, tapi mereka layan kami macam mereka orang kaya. Kata orang-orang muhajirin ni lagi, sehingga kan kami diletakkan di rumah mereka. Ni hadis Anas cerita. Kami ni diletakkan di rumah mereka. Mereka tak bagi kami buat kerja, mereka pergi buat kerja. Hasil daripada kerja tu mereka bagi dekat kami. Layan macam tu. Dah kita ni main tumpang rumah dia, dia dah pergi kerja cari makan apa semua, kita nak pergi tolong dia tak bagi, dia suruh duduk di rumah jadi tetamu. Hasil yang dia dapat daripada kerja dia main bagi kat kawan main tumpang ni. Muhajirin kata, kami tak nak tengok manusia macam ni. Sehingga kan dalam hadis tu kata, hadis Al-Bukhari juga, sehingga kenapa? Kami takut, kata sahabat muhajirin, kami takut kalau semua pahala diborong oleh orang Ansar semua, sampai kami tak ada pahala apa. Kami takut sampai semua kebaikan mereka buat, takut kot last habis pahala mereka sapu semua, kami tak ada apa. Dia pergi mengadu benda ni kepada Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, tak akan jadi macam tu. Selagi mana kamu muhajirin, kamu puji kebaikan mereka dan kamu doa kebaikan untuk mereka, maka selagi itu kamu dapat pahala. Nabi kata. Di situlah timbul itu doa kita nak baca dalam sembahyang mayat tu. Apa? Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa tu. Doa minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala jangan bagi kita hati kita ni pergi ingat tak elok ke orang baik macam tu. Minta dekat Allah ni, jangan la taj'al fi qulubina ghillan, jangan bagi dalam hati kami ni jadi tak elok ingat lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Kita ni dahlah kita ni macam ni, duk buruk sangka ke orang baik-baik pula. Jangan macam tu. Doa sembahyang mayat tu, doa bukan habuan mayat saja, habuan kita sama. Duk minta, ya Allah janganlah bagi aku ni jadi orang yang duk buruk sangka ke orang baik. Semua ni timbul daripada apa? Daripada kisah muhajirin dan Ansar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah dia yang Nabi SAW kata, diberi Nabi SAW diberi kepada muhajirin mengikut belanja mereka seperti mana belanja yang kena Ansar beri kepada mereka, dan diberi kepada 3 orang Ansar, iaitu Abu Dujanah dan Sahal bin Hunayf, dan diberi juga kepada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu akan panglima perangnya Saif bin Abil Haqiq. Dia kata kerana fakir mereka itu.
firman Allah, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura, barang harta yang Allah kembalikan atas Rasulnya daripada ahli kampung-kampung Madinah seperti Quraizah dan Bani Nadir dan Fadak, 3 mil daripada Madinah, dan Sahra dan Wadi al-Qura dan Yanbu' dan sebagainya. Harta yang diambil daripada kepunyaan Yahudi ini, Nabi SAW bahagikan kepada orang-orang Islam, sama ada muhajirin ataupun ansar. Falillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Maka iaitu, yakni harta fai itu bagi Allah, bagi Rasul, bagi yang empunya kerabat adik-beradik dengan Nabi daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan anak yatim daripada kalangan orang Islam yang mati bapa mereka itu, dan juga fakir dan segala miskin daripada kalangan muslimin dan orang-orang yang ibnu sabil. Yakni harta fai itu mustahak oleh Nabi SAW dan mereka yang 4 golongan yang disebutkan tadi. Nabi ambil dan 4 golongan tadi. Siapa 4 golongan tu? Satu, adik-beradik Nabi, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Yang kedua, anak yatim. Yang ketiga, fakir miskin. Dan yang keempat, ibnu sabil. Dibahagikan kepada daripada semua. 1 bahagi kepada mereka itu, 4 bahagi kepada Nabi SAW. Kaila yakuna daulatan bainal aghniya'i minkum, supaya tidak jadi fai itu beredar, berpusing di antara orang kaya daripada kamu, seperti mana berlaku pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu harta negara ni, puak Abu Jahal ada pun harta negara. Puak Abu Jahal aja ada jadi kaya raya, ada pakai kereta Ferrari ni, depa ada kan dulu dah kan, dulu dia macam tu. Dia kata, wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan barang ataupun perintah yang datang akan kamu oleh Nabi, maka ambil olehmu akan dia, daripada faid dan sebagainya. Nabi kata apa, kita kena turut. Itu maksudnya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan barang yang dilarang, ditegah oleh Nabi, maka hendaklah tegah olehmu. Ditanggung atas segala suruh dan tegah. Dan tiap-tiap yang disuruh oleh Nabi itu adalah daripada suruh Allah. Hak Nabi suruh, kita buat. Hak Nabi kata jangan buat. Pasal apa? Pasal hak Nabi suruh, hak Nabi larang tu hak Allah suruh, tu hak Allah larang. Dia kira lagu tu. Tuan-tuan, ayat ni turun, dia ada kisah dia. Kisah dia satu perempuan. Dia mai jumpa satu sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bila dia mai di rumah Abu Mas'ud, di rumah Ibnu Mas'ud, perempuan ditanya dia. Dia kata, aku dengar kamu larang wanita pakai, kalau terjemahan hari ini dia kata lipstick. Terjemahan lama dia kata teh lalat palsu. Maksudnya apa? Kosmetik lah. Kosmetik. Perempuan ni mai di rumah Ibnu Mas'ud, di rumah Abdullah bin Mas'ud. Dia terus tanya Abdullah bin Mas'ud, dia ni sahabat Nabi. Dia kata, ni aku nak tanya hang satu, betulkah hendak dihabak dekat orang? Kata orang perempuan tak boleh pakai teh lalat palsu ataupun pakai mulut merah. Tak boleh, dan tak boleh sambung rambut. Kan? Dalam hari ni orang kata wig. W-I-G, rambut palsu. Rambut palsu tu sama macam sambung rambut, sama. Maksudnya bukan rambut kita, ribu atas kepala kita. Betul ke hang larang orang daripada buat benda ni? Dia pergi tanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Dia kata betul. Baik, perempuan dia kata, aku nak tanya, adakah dalam Quran larangan buat benda ni? Adakah ayat Quran yang sebut kata orang perempuan tak boleh pakai tik lalat palsu, ataupun tak boleh pakai mulut merah, ataupun orang perempuan ni tak boleh hidup pakai rambut palsu ke apa? Adakah dalam Quran? Kata Abdullah bin Mas'ud, ada. Ya lah. Terkejut. Ayat mulut merah tu tahu mana? Dia kata ada. Bila dia kata ada, perempuan dia kata, aku rasa aku dah baca semua ayat Quran. Aku rasa aku dah baca semua dah ayat Quran. Tak jumpa pun ayat cerita pasal tik lalat palsu, pasal mulut merah, pasal sambung rambut ni. Aku tak pernah jumpa pun. Mana ayat mana yang kata larang pakai ni? Ibnu Mas'ud jawab balik apa? Ayat lagi dah baca. Dia kata, wa ma ataakumur rasul
fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah sebut dalam ayat ni apa yang Rasul bawa mai dekat hangpa kena ikut, dan apa yang Rasul larang hangpa kena tinggal. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata aku dengar Nabi SAW bersabda, ini yang mai hadis dia. Nabi SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala la'anallah, Allah Subhanahu wa taala melaknat 3 golongan. Dia kata satu, orang yang sambung rambut palsu. Yang kedua, orang yang lalat palsu, ataupun terjemahan setengah dia kata mulut merah, kosmetik. Dan yang ketiga, dia kata orang yang asah gigi. Hadis itu sebut macam tu. Dilarang perbuatan yang macam tu. Bila dia sebut macam tu dekat perempuan yang jumpa Abdullah bin Mas'ud ni, dia tulis kata dekat Abdullah bin Mas'ud, dia kata nanti dia kata jangan-jangan isteri kamu ada buat benda ni. Aku lupa challenge macam tu pula. Ni, kamu beritahu kata 3 perkara ni, la'anallah, Allah la'anat orang buat 3 perkara ni. Apa dia? Satu, rambut palsu, sambung rambut, pakai sebahagian kitabnya, sebahagian palsu. Yang kedua, lalat palsu. Yang ketiga, asah gigi. Jangan-jangan isteri kamu ada buat benda ni. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dia kata masuk rumah aku, isteri kau ada di dalam. Masuk rumah ni, dia masuk dia keluar. Bila keluar dia kata apa? Betul, isteri kamu tak ada buat benda-benda tu. Dia kata. Hadis tu dia kata riwayat Ibnu Abi Hatim, dibawa di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, dia bawa hadis ni. Kalau tuan-tuan tengok di dalam Sahih Muslim ada hadis daripada Asma binti Abi Bakr. Asma anak Sayyidina Abu Bakar. Dia kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Asma kata apa? Dia kata ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Satu perempuan mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mai depan Nabi, perempuan ni kata, "Ya Rasulullah, inna li ibnatan urisan asabatha hasbah." Dia kata, "Ya Rasulullah, saya ada anak perempuan seorang. Dia ni kena demam campak." Perdana Menteri pun demam campak, dia kata. Orang zaman Nabi ada lah demam campak ni. Dia kata, "Saya ada satu anak perempuan, inna li ibnah." Saya ada satu anak perempuan, dia kata dia ni asabatha hasbah. Dia kena demam campak, chicken pox ataupun apa, cacar ayam. Fatamarraqa sya'ruha. Demam campak dia ni sampai menyebabkan luruh rambut. Mana kata campak besar kalau dia bagi dia naik habis ke dalam rambut ni dan kepala ni sampai dia luruh rambut. Anak perempuan saya kena macam tu. Dia kata, "Afa asilu?" Boleh tak boleh saya sambung rambut hak jatuh tu, buat balik buah dia kepala dia? Maksudnya palsu. Boleh tak boleh saya buat macam tu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata, "La'anallahu al-wasilah wal mustawsilah." Nabi kata Allah laknat orang yang sambung rambut, pakai rambut palsu, dan juga orang yang minta supaya dipakaikan kepada dia. Allah laknat dua-dua sekali. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Agar tuan-tuan tengok dalam Sahih Muslim di bawah tajuk ni, dia buat main lagi lah. Di antaranya Allah melaknat orang yang tattoo badan dia. Apa dia begini? Tattoo, tak ada lain. Dan dia duk lukis gambar apa kobra lah di lengan dia, buah gambar perempuan dia begini, dia bubuh apa, dia tattoo. Sakit tuan-tuan tattoo ni. Tapi yang kata gedebel ni dia buat juga. Lagi banyak dia tattoo, lagi gedebel dia. Pasal apa? Pasal dia tahan sakit. Satu badan dia jadi macam kain batik, macam orang sawah batik tu. Dia tattoo badan dia. Nabi kata Allah laknat orang yang tattoo dan juga orang yang minta dia di tattoo. Tukang hatu pun Allah laknat. Kalau nak tahan badan suruh tattoo pun kena laknat. Saya cerita lagi kat tuan-tuan, saya jumpa kaki tattoo ni sekali dulu. Dulu baca bab jenazah di masjid, satu masjid di belah Kiblat Jauh. Mai malam tu tajuk mandi mayat. Mai tajuk mandi mayat, dia ada perbincangan hadis ni, dia mai tentang orang yang tattoo badan ni. Jadi mandi mayat dia sah ke tak? Kan? Dia persoalan fiqh kan? Pasal tattoo tu dia satu lapisan apa atas kulit ni.
Jadi dia mandi wajib kalau masa dia hidup sah ke tak? Kalau dia mati, mandi mayat sah ke tak? Baca tajuk tu. Cerita dia duduk main kata tak sah kan? Pasal dia menghalang wuduk daripada kena air kulit. Dari segi fiqahnya begitu. Mana saya tahu kata seorang ada dengar ni badan ada tattoo. Kalau saya tahu pun takkan saya nak langkah tajuk tu. Tengok dia ni tattoo, langkah orang tajuk ni saya baca. Sekejap dia main tattoo saya balik ke apa kan? Kita kena baca, kita amanah ilmu, kita baca. Bila habis nak balik pergi kat kereta, dia main senggang tangan di pintu kereta tu lah. Dah kata aku tak balik lah. Dia senggang tangan tu, tengok tangan pun tattoo. Tengok ni bawah tengkuk ni pun tattoo ni. Dia naik sampai bawah dagu ni. Kepala kobra. Di dagu ni lidah ular tu. Tengok-tengok orang tu ni main tak mana pula. Tak nampak dia duduk baca kitab ni, dia duduk mana. Kalau dia lalu ke tepi, dia dengar dia lompat main tunggu kita ke apa, duduk baca kata nak abang kat kawan, saya salam kat bini aku tak balik lah mana. Kan? Tanya saya. Saya nak tanya ustaz ni. Abang terus terang saya. Ni macam saya ni, kes saya ni macam mana? Kacau dia kan. Aku baca lah tadi yang tak dengar kan. Takkan nak ulang lagi sekali. Dia tepu saya balik itu. Dia kata kat dia macam baca tadi ya kan. Dah lah ni macam saya ni. Saya ni kira macam mana. Saya ni dia kata beranak main. Saya tak tahu mak saya siapa pak saya. Dia emosional. Saya tak tahu mak saya siapa pak saya siapa. Saya pun tak tahu. Saya sedang satu Cina belah saya. Cina gangster belah saya. Itu kaya macam tu kan. Ni apa angkat saya ni Cina, dia gangster besar, dia belah saya, dia train saya nak pergi jadi macam dia. Ni yang saya jadi macam ni dia kata. Ni yang saya jadi macam ni, badan saya macam ni. Mak saya siapa, pak saya siapa, tapi lempang saya tak mana, saya pun tak tahu. Takkan macam ni pun saya salah ya dia kata. Nak tanya yang tu, kita pun kuih tu undur ke belakang lagi dah. Saya kata kalau macam tu, cik tak salah lah kata kan. Bukan jawab tu kerana takut kat dia, seriau kat dia kan? Tapi memang itu pun jawapan dia. Kita kata cik tak salah lah. Bukan cik minta jadi macam ni. Habis tu ni saya macam mana ni. Kalau saya mati dalam sehari 2 hari ni macam mana. Mandi mayat saya ni macam mana. Duduk bayar macam tu. Kita kata benda bila tadi ada satu, kita baca tadi dia ada pecahan tajuk tu. Kalau sekiranya anggota yang bertattoo itu, tattoo tu dibuat semasa dia jahil, dia tak tahu apa, dan kemudiannya nak menghilangkan tattoo tu membawa kepada bahaya nyawa, dia kata, maka mudah-mudahan Allah maafkan dia. Tadi baca kan, apatah lagi dalam cik ni, cik bukan minta, cik pun tak tahu apa, sedang-sedang orang bukan Islam pula, benda dah jadi macam tu. Alhamdulillah cik dah dapat hidayah ni. Terima kasih kepada Allah. Allah bagi hidayah. Selebihnya minta ampun kepada Allah. Ke depan ni buat benda baik. Perlu kita teriak. Tak kacau kata tu macam tu. Itu dia. Kan? Ada kes macam ni dalam masyarakat kita duduk ni. Ada kes-kes ni, celah-celah kehidupan masyarakat ni. Ada kes-kes macam ni. Jadi bila agama ni dipersembahkan dalam bentuk nak menghukum saja, nah yang mana orang macam ni. Orang putih kata he was victimized by the situation. Keadaan tu menjadikan dia mangsa. Dia beranak ramai mak pak tak bertanggungjawab, tak tahu pergi buang dia tak mana Cina, pergi kutip dia belah. Kalau kata dia salah naya lah dia. Tidak, bila dia main cerita dengan emosional dia macam tu, kita dah mula dia fikir balik. Tuan-tuan, dalam berdakwah Rizal benar ni, Rizal jangan main pukul keras dia, semua orang neraka semua. Rizal ada kes-kes yang macam ni, nanti saya kesian kat dia. Tu tak apa dia langkah main, dia minta penjelasan. Kalau dia dengar dia buat kesimpulan. Dia tak minta penjelasan, dia buat kesimpulan. Dia kata aku tak ada makna dah, kalau aku jadi baik pun, kalau aku lepas ni pun tak guna dah, aku dah memang dia rumai macam tu. Kesian kat dia, kesian kat dia. Sedangkan hadis yang kita baca tadi, ingat boleh tak?
Ni syekh masuk neraka keluarlah sekali ni. Apa kesudahan dia? Tuhan kata minta lah nak apa? Dia minta sampai Tuhan tegur, banyak sangat kot. Tapi Tuhan bagi. Lepas tu Tuhan lapang pula tu semua Tuhan hang punya. Hang tak share dengan siapa-siapa. Bahkan sekali ganda tu pun dibagi lagi. Riwayat lain kata 10 kali ganda lagi Tuhan dibagi. Maknanya apa tuan-tuan? Di sudut sana ada satu rahmat belah kesian Tuhan duk tunggu orang macam ni. So dekat siapa pun kita kena bagi satu harapan dekat mereka. Bagi satu harapan dekat mereka. Tak ada siapa boleh halang Allah daripada tumpah belah kesian, kasih sayang dan nikmat dia kepada hang dunia dan akhirat. Apa yang perlu oleh kita sedar silap kita, minta ampun kepada Allah, pintu taubat dibuka. Allah kata apa? Adalah hadis qudsi. Allah kata Allah duk buka tangan duk tunggu orang yang buat salah siang. Allah buka tangan duk tunggu dia bertaubat pada waktu malam. Dan demikianlah sebaliknya, Allah buka tangan duk tunggu orang yang berdosa pada waktu malam. Allah buka tangan duk tunggu dia bertaubat pada waktu siang. Kalau Allah kata dia duk tunggu nak bagi taubat, nak bagi ampun kepada orang yang bertaubat ni, siapa kita? Kita nak dikata Allah tak boleh ampun dia. Siapa kita ni? Ini kaitan daripada ayat yang kita baca ni. Apabila perempuan ni pergi celaka pergi dekat Abdullah bin Mas'ud, dia pergi tanya betul Allah Masul habaq apa yang Nabi kata. So ayat Tuhan kata wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu, apa juga yang Nabi bawa mai hang kena terima. Wa ma nahakum anhu fantahu, hak mana yang Tuhan tegur larang tak bagi buat, hang kena berhenti, jangan duk buat. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan takutlah kamu kepada Allah dengan junjung segala perintah dia, bahawasanya Allah tu sangat keras seksa dia ke atas orang yang menyalahi segala suruh dan teguran. Allah dia very strict dengan orang yang sengaja nak bantah dia. Dia cukup strict. Dia tak ada bagi muka dekat orang-orang macam ni. Tapi pintu taubat dia duk tunggu. Hang buat silap, hang tahu hang silap, hang minta ampun dekat dia. Dia bila-bila masa sedia untuk bagi ampun kepada manusia. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Ini dia nak main secara khusus cerita tentang apa? Tentang sahabat-sahabat Nabi yang tinggal harta kekayaan keluarga, anak pinak, binatang ternakan di Mekah kerana percaya kepada Allah dan Rasul, mai ke Madinah. Apa Tuhan janji kepada mereka semua? InsyaAllah panjang umur, bulan 1 kita baca. Bulan 12 tak ada bulan kan? Jadi bulan 1 insyaAllah kita baca tentang kelebihan golongan muhajirin yang berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Tuan-tuan yang kata tafsir Quran itu, tuan, Allahu Akbar, bila kita baca barulah kita tahu yang kata i'jazul Quran, yang kata Quran itu mukjizat. Kita jangan baca saja tanpa mengambil tadabbur isi kandungan dia. Bila kita baca, kita ambil tadabbur, kemudian kita kaitkan dengan keadaan semasa, kita akan nampak Quran ini dia relevan sampai bila-bila. Sampai bila-bila Quran ini sesuai untuk kita. So, saya pesan dekat tuan-tuan semua supaya kita lapangkan masa untuk kita tengok benda-benda ni, untuk kita ambil faham apa yang Allah nak bagi tahu dekat kita dalam Quran ni, supaya habis umur kita esok ni kita ada hujah di depan Allah. Allah tak charge kita sebagai satu orang yang dia bagi umur tapi kita tak manfaatkan umur. Biar depan Allah kita ada jawapan. Setidak-tidaknya kita boleh jawab seminggu 2 kali kita pergi dengar Quran hadis dibacakan, dan daripada situ kita buat tak banyak, sikit perubahan kita buat. Satu sahabat saya, dia satu doktor PhD dalam accounting, hantar main dalam email, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Dia kata saya, isteri dan keluarga sedaya upaya cuba amalkan apa yang kami dapat daripada pengajian ini. Kami cuba sedaya upaya untuk amalkan. Setakat ni saya, isteri dan anak-anak, dia kata benda kecil-kecil ni kami dah jadikan amalan harian kami. Apa dia? Dia tulis 1 qabliyah subuh. Hak ni Ustaz selalu terang, selalu duk ulang, selalu duk sebut. Alhamdulillah satu keluarga kami boleh buat qabliyah subuh 2 rakaat.
Lepas semayang subuh baca Quran. Alhamdulillah, dia kata tak boleh baca banyak, sikit kami baca. Yang ketiga, naik matahari segala duha. Kalau kami dah pergi tempat kerja, dah pergi pejabat, dah pergi apa pun, lagi tak masuk zuhur, masih ada waktu duha. Allahu Akbar, 2 rakaat duha. Dia kata kemudian hal lain tu macam biasa berjalan, semayang waktu, semayang apa, sampai Aisyah. Dia kata sebelum tidur, dia kata kalau sekiranya rasa macam tak boleh nak bangkit dah untuk tahajud, kami akan tutup dengan witir. Tapi setakat ni, dia tulis itu, kami sekeluarga hanya mampu buat 1 rakaat sahaja witir. Dia tulis itu. Alhamdulillah, tuan-tuan. Alhamdulillah. Jangan kita pula bila kata awak buat 1, tak boleh kata hak kita kata tu tak berlangsung kan. Jadi 1, alhamdulillah. Setakat ni saya, isteri dan anak-anak mampu 1 witir sebelum tidur. Alhamdulillah, dia kata macam tu. Kalau semua orang macam ni, tuan-tuan, maka makin bertambahlah orang yang baik di atas muka bumi. Itu aja cerita dia. Hak besar-besar, hak kecil-kecil buat dulu. Hak kecil-kecil buat dulu kan. Ini minggu depan apa dah? Puasa Arafah. Jangan tinggal, tuan-tuan. Jangan tinggal puasa Arafah. Kan dia cerita su'ilan Nabi SAW, ditanya Nabi SAW tentang puasa Arafah. Ditanya Nabi jawab apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Diampunkan bagi dia dosa dulu dan dosa kemudian. Dalam hadis lain kata dikafarahkan kepada dia sanah al-madiyah wal baqiyah. Diampunkan dosa dia tahun depan dengan tahun akan datang. Jangan kita miss berlari. Puasa Arafah sekali saja, setahun sekali saja. Perbezaan pendapat ni tak habis, kita pun sakit kepala. Daripada bila puasa Arafah ni, bila masalahnya Saudi dengan kita dia istihar awal sehari. Dah istihadah. Jadi Arafah apa wukuf jatuh hari Isnin. Hari Isnin, depa raya hari Selasa, kita raya hari Rabu. Jadi dia selalu jadi macam tu. Bila jadi macam tu dia masalah. Masalah dia apa? Masalah tafsiran. Sebab dalam hadis satu pihak berpendirian. Sebab hadis sebut puasa hari Arafah. Dia tak sebut puasa 9 Zulhijjah. Dia sebut puasa Yaum Arafah, puasa hari Arafah. So kumpulan ini dia kata apa? Dia kata hari Arafah di sana ayat satu ayat. Bila mereka berhimpun di hari Arafah, ketika itulah kita sunat puasa. Jadi kalau berdasarkan kepada pendirian ini, puasa pada hari Isnin. Tapi masalahnya ada satu lagi pendirian yang mengatakan puasa 9 Zulhijjah. Kerana 9 Zulhijjah itu hari Arafah, dia kata. Jadi duduk tengkang ni tak usah tu ya. Tak usah tu ya. Pasal tengkang ni lagi tak kiamat, lagi tu tak habis. Tak akan habis. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, jadi ustaz, kalau nak ustaz diberi izin oleh Allah nak puasa, ustaz nak puasa bila? Saya habaq insya-Allah saya puasa hari Isnin. Pasal apa? Pasal saya berpegang kata hadis tu kata puasa Yaum Arafah, puasa hari Arafah. So oleh kerana hari Arafah jatuh di sana hari Isnin, maka kita puasa hari itu. Itu saya punya pendirian dan saya tidak memaksa siapa-siapa untuk ikut pendirian itu. Pasal saat ni tuan-tuan ditanya balik, ni ustaz dalam TV abang kata puasa hari Arafah ni hari Selasa, ikut dia pun tak apa. Mudah-mudahan kalau betul dapat pahala. Kalau tak betul pun mungkin itu ijtihad ke apa ke, dapat satu saya tak tahu, wallahu a'lam. Tapi saya insya-Allah kalau Allah izinkan saya nak puasa hari Isnin, itu puasa hari Arafah. Pasal apa? Besar ganjarannya. Allah janji Allah akan kifaratkan dosa sana al-madiyah tolbah dan sana al-baqiyah yang baqi akan datang insya-Allah tuan-tuan. Buat dua-dua ni kena tanya ada tu mufti pula. Tak tahu pula kan. Tapi dia tidak akan timbul masalah kalau kita puasa hari Selasa tu adakah jatuh puasa haram kerana puasa apa? Puasa hari raya? Tak, dia tak jatuh. Pasal apa? Pasal dari segi pengiktirafan raya dia bergantung kepada ulil amri setempat.
Ulil amri umum kata raya hari apa, kita kena patuh. So kalau sekiranya raya tu jatuh hari Rabu tu tak boleh puasa. Jadi Selasa dia tak dikira kita puasa hari haram dah, dia tak kira ada betul. Jadi mungkinlah kalau berdasarkan yang tu nak balik 2 hari sekali, Senin Selasa pun mungkin boleh, wallahu a'lam. Kan kadang-kadang kita ada puasa ikut terlepas, kita buat Isnin tak ke Selasa, kita buat Selasa tak ke Isnin, jadi dulu cukup tak dapat. Jadi ambil dua-dua. Saya ingat tanya Datuk Mufti lah pun. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.